Tajuk dia Faslu fil Yaqini. Kita duk bincang tuan-puan tajuk tentang ilmu berkaitan dengan yakin. 04. Muka surat 4. Ini yakin. 5 dari atas ni. Okey, 5 dari atas muka surat 4, 5 dari atas. Okey. Digustan sedikit. Dan bermula syaitan tidak kuasa ia. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dari atas. Dan bermula syaitan tidak berkuasa ia syaitan akan hampir daripada ampunnya. Ini yakin. Kat situ Okey, betul. Sambung. Okey, sambung. Baik, kita dah tahu tuan-puan, kita sedang bincang berkaitan dengan tajuk pertama, iaitu yakin kepada Allah Ta'ala. Umumnya yakin kepada Allah Ta'ala. Apa saja pendetailannya? Yakin kepada adanya Allah Ta'ala, yakin kepada segala sifat yang ada pada Allah Ta'ala, yakin kepada janji Allah Ta'ala. Janji Allah Ta'ala yakin. Allah janji. Yakin kepada rezeki itu pemberian Allah, yakin. Ni kita nak belajar yakin. Kita bukan tak tahu tapi kurang yakin. Kurang yakin yang kata rezeki itu pemberian Allah, bukan usaha kita. Sebab usaha itu melakukan sebab yang diperintah. Keluar pagi masuk office, balik petang, keluar pagi balik petang, berusaha mengikut perintah Allah. Tetapi yang memberi rezeki itu Allah Ta'ala, bukan berdasarkan kadar usaha kita. Tidak. Kadar usaha ini banyak ataupun sedikit, ini mengikut uruf. Kebiasaannya kadar usaha yang lebih Allah bagi lebih. Kadar usaha yang biasa Allah akan bagi biasa. Itu kebiasaan Allah bagi menurut sebab. Tetapi yakin kita bahawa sebab ataupun sebenar perbuatannya ialah perbuatan Allah, tu yakin. Apabila yakin kita penuh, ini nak cerita gini. Apabila yakin kita penuh, yakin induknya, yakin adanya Allah, yakin Allah ni bersifat berciri-ciri yang kita belajar, dan yakin kepada janji Allah. Allah janji ada pahala, Allah janji ada dosa, Allah janji ada syurga neraka, Allah janji ada pembalasan. Semua janji Allah, yakin. Mana tahap keyakinan kita itu makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, sehingga full, dan sehinggalah Allah Ta'ala campakkan ke dalam hati kita keluarnya perasaan. Tu. Sebab itu tuan-puan, level standard nak lahirnya perasaan, maka dia mesti ikut dia punya langkah-langkah. Tak boleh nak terus naik. Yakin sehingga penuh, sehingga keluarnya perasaan, lahirnya perasaan dalam hati dia. Perasaan gerun, perasaan takut, perasaan malu kepada Allah, perasaan sayang kepada Allah, perasaan rindu kepada Allah. Tidak akan ada perasaan yang sebenar, melainkan dia buat lakonan sahaja. Lakonan menangis bangkit pukul 3 pagi, menangis yang tak sebenar. Kenapa? Kerana dia tak ikut step. Ciri Allah pun tak kenal. Mana nak yakin adanya Allah yang sepenuhnya sehingga lahirnya perasaan? Dia tak kenal pun Allah ni mempunyai ciri yang macam mana, sehingga dia samakan Allah ini dengan makhluk. Allah turun, Allah berjalan, Allah hampir nisbah dengan dia. Nampak tak? Dia samakan pahaman pegangan dia dengan makhluk tanpa dia sedar. Kenapa? Kerana dia tak kenal Allah Ta'ala secara betul. Mana mungkin untuk yakin yang sepenuh, yang sebenar. Itu hanyalah yakin
Panggilan dia, sangkaan dia, lakonan dia sahaja. Buat-buat sahaja. Lakonan sangat mudah. Kita tak belajar pun tuan-puan boleh berlakon. Berlakon semayan, berlakon hadiah, berlakon sedekah, berlakon buat perkara sunnah, berlakon bersugi, berlakon pakai serban, berlakon pakai jubah, boleh berlakon, boleh tiru. Tak payah nak tiru. Pakai serban tuan-puan tak payah nak tiru. Tengok dalam YouTube pun kita dah boleh buat sendiri. Tetapi dari sudut sebenarnya pelaksanaan kita itu menepati ataupun tidak mesti kita belajar. Tata cara memakai serban di dalam mazhab kita. Yang kata serban itu status hukumnya apa? Tata caranya bagaimana untuk dapat pahala. Itu tata cara syariat. Baik, saya tuan-tuan, kita dah tahu makna yakin tu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ini dia nak cerita gini, kalau orang yakin penuh dan sehingga lahirnya perasaan sangat dikeruni oleh syaitan. Ni. Dan bermula syaitan tidak kuasa, tak mampu. Ia syaitan tak mampu tu akan hampir untuk mendekati daripada empunya ini yakin. Orang yang yakin, yakni orang yang hatinya ataupun imannya mantap, imannya kejap, tak bergoyang sedikit pun, yakin ni tuan-puan, syaitan dia akan takut untuk mendekati orang yang yakin, orang yang imannya mantap, keyakinannya mantap, kepercayaannya mantap. Tu makna yakin. Keyakinan dia mantap, keyakinan dia kuat, keyakinan dia tinggi. Makna apa? Iman dia, kepercayaan dia kepada Tuhan, adanya Tuhan, bercirikan yakin. Ambil satu contoh lah tuan-puan, umum sangat. Contoh, induk dia sebelum nak yakin kepada janji Allah, sebelum nak yakin kepada rezeki perbuatan Allah, nak yakin kepada ada pahala dosa, nak yakin kepada ada syurga neraka, nak yakin kepada bidadari, sebelum tu induk dia ialah yakin kepada ada Allah dan ciri-ciri kesempurnaan. Kenal dia dulu, baru kita nak yakin janji dia. Ambil satu contoh, kita dah belajar. Kita belajar apa? Ciri Allah Ta'ala ini, Allah ini ada yang bersifat kudrah. Sifat kudrah, makna apa? Maknanya Allah ini boleh mencipta, boleh mengada dan boleh membinasakan sesuatu perkara mungkin itu. Kenapa? Kerana dia ada ciri yang bernama kudrah. Dia cerita innallaha ala kulli syai'in qadir. Dia cerita dia maha berkuasa. Baik, segala perbuatan ini kita tahu. Segala perbuatan kita tahu dengan ilmu tauhid. Nak yakin ini ilmu tasawuf. Tahu apa dia? Info yang ada pada minda kita, dalam minda kita dan hati kita. Semua perbuatan ini adalah perbuatan Allah Ta'ala. Walaupun keluar daripada kita. Keluar daripada kita ini nisbah keluar daripada kita, orang panggil usaha. Tapi perbuatan itu bukan perbuatan kita, perbuatan Allah. Kenapa? Kerana Allah ini dia ada ciri qudrah, dia ada ciri wahdaniyah. Dia ciri ketunggalan pada perbuatan dia. Dia qadir, dia ada perkuasa, sebab tu dia boleh berbuat. Dia ada perbuatan, dia ada ciri. Kenapa? Kerana dia ada ciri qadir, ciri perkuasa. Apabila dia ada ciri perkuasa, dia berupaya, dia ada keupayaan untuk berkuasa, melakukan ataupun mencipta segala perkara mungkin. Baik, apa yang kita nak cerita level yang kedua? Pertama, tahu ilmu tauhid. Level kedua, naik yakin. Kita tahu tu tuan-puan, kita tahu, kita subur, kita mantapkan pengetahuan kita, dan tahap pengetahuan kita itu mantap sehingga timbul keyakinan kepada kita yang tinggi. Yakin apa? Yakin setiap benda ni Allah Ta'ala buat. Nampak, makna dah hati kita ni tuan-puan, nampak dalam hati kita, sedar dalam hati kita, perbuatan Allah ni aku bergerak ni.
Dia tak nampak perbuatan dia. Bergerak ambil air, nampak perbuatan Allah. Dia tak nampak perbuatan dia sahaja, hanya dia nampak usaha sahaja aku usaha nak bergerak, Allah izin. Apa maksud Allah izin? Bukan Allah benarkan. Maksud Allah izin tu, Allah mencipta perbuatan gerak yang ada, yang keluar pada kita. Allah mencipta perbuatan gerak. Allah mencipta perbuatan baharu tu, perbuatan gerak. Allah cipta sifat kudrah pada baharu. Allah cipta perbuatan pada baharu. Itu kita tahu. Dan rasa tak dalam hati kita, nampak dalam hati kita, yakin tak dalam hati kita bahawa perbuatan itu perbuatan Allah. Sikit pun kita tak nampak perbuatan kita. Kalau keyakinan mantap macam tu tuan-puan, sedar dan hati kita, yakin dan hati kita, mantap bulat, setiap benda dia nampak perbuatan Allah. Ini dia nak naik level orang soleh, muqarribin, muhibbin dan wali Allah. Wali Allah ni zahir je dia nampak perbuatan dia, tapi hakikat dan hati dia nampak Allah. Semua dia duk nampak ni tuan-puan, gerak-geri semua ni dia nampak zahir, dia nampak macam kita nampak, tapi hati dia bergantung dengan Allah. Makna apa? Hati dia nampak Allah. Dia nampak semua perbuatan Allah. Itu dia panggil orang panggil orang yang sentiasa rindu kepada Allah, ingat kepada kebesaran Allah, ingat kepada perbuatan Allah, rindu kepada Allah. Macam kita tengok di rumah kita tuan-puan, rumah kita ni walaupun anak kita tak ada, isteri kita tak ada, anak kita tak ada, tapi kita tengok apa saja kesan anak, tengok baju anak dia, kita ingat apa? Ingat anak kita. Apa yang kita ingat? Ingat anak kita ni bagus. Anak kita ni petang-petang dia akan tolong kita sapu sampah, petang-petang tolong kita sidar baju. Sekarang ni tak ada dah. Tengok ada baju je, tengok ada kasut je. Mana anak meninggal? Belum. Duduk asrama. Anak baru duduk asrama pun teringat dah apa tahap meninggal. Tu yang pensam tu meninggal. Kawan saya tuan-puan, anak dia meninggal, anak bongsu meninggal. 2 bulan tak makan. Tak makan. Dia kata saya boleh terima, reda, tapi dia jadi tak lalu lah ustaz. Bukan kata tak reda, dah reda. Kenapa? Dia kata teringat lain macam sampai tak lalu nak makan. Bukan makna dia tak reda, dia rasa macam tak boleh terima, tak. Dia kata boleh tak terima, sabar kita, sabar Allah uji ni. Ambil anak bongsu, dia kata anak dah besar, tidur sekali. Umur anak dia ni 23 tahun, tidur dengan dia lagi. Bongsu, manja, tapi bagus. Dia kata anak dia duk cerita kebagusan anak dia, rajin anak dia, tolong dia, kerja bagi duit setiap bulan. Bagus, tidur balik tidur dengan dia. Tidur dengan ayah lagi. Umur 23 lah. Tidur sebelah, mak pun ada lagi. Mati ni Allahu Akbar. Allah ambil dia accident. 2 bulan tak lalu makan, sakit demam. Adakah dia tak reda? Dia reda, tapi dia jadi tak lalu. Dia kata, kenapa bang tak lalu? Saya tanya. Dia kata jadi teringat usaha, teringat. Tak boleh duduk rumah. Dia kata saya 2 minggu saya tak balik rumah. Tak boleh tengok bilik dia, saya akan rasa sebab. Tengok bilik sebab, tengok motor pun saya tak boleh tengok. Motor anak saya tak boleh tengok. Mana apa tuan-puan? Ni dia pandang kemuncak dia ni. Kemuncak rindu dan sayang dia kepada anak dia, sehingga perasaan kita dengan Allah Ta'ala ni, para wali Allah tuan-puan, sehingga ada orang panggil sakar, mabuk. Dia mabuk dengan Allah Ta'ala. Darah yang mengalir ni tuan-puan, kalau potong darah dia mengalir ni, terbentuk Allah tu. Kenapa? Kerana jantung yang mengempan darah dia ini, mengalir darah dia ini, hati dia, minda dia tak ingat melainkan Allah saja. Tapi kita tengok zahir macam kita je, duk sembang melawak macam kita juga. Tapi hati dia ni, hak biasalah, hak teruk tu nak sembang dengan kita pun tak apa nak larat lah. Maksud tak dia jadi sembang pun tak banyak lah. Macam orang tadi lah, dah anak baru-baru meninggal, nak sembang tak apa nak lalu kita sembang. Sebab apa? Duk ingatkan anak dia. Orang mabuk dengan Allah pun begitu. Ada orang yang biasa, dia tak mabuk sangat, jarang-jarang je dia mabuk, dia boleh sembang dengan kita, tapi hati dia ingat kepada Allah. Macam geng-geng kita ni, bini tak ada sebulan, ingat kat bini. Ingat kat bini. Sebulan baru bini tak ada, dia bini lain. Laki 2 bulan tak ada, dia tak ingat. Tak tahulah betul ke tak kan. Nanti akak kata, oi, mana boleh teringat. Biasanya bini ni dia tak macam kita. Kita ni tak boleh. Sebulan tak ada tu Allah, macam setahun tak ada. Duk teringat, mengaji pun teringat, bila lah bini nak sampai, bila bini nak sampai. Teringat.
Adakah kita mabuk sakar? Tak mabuk lagi lah. Hak mabuk tu dia tak boleh sembang dengan orang. Baru bini baru meninggal, tak boleh sembang. Dia duduk sedih. Sedih seminggu je. Dia mabuk seminggu je. Duduk sebulan, 2 bulan, dia intai lain lah. Tengok perangai orang lelaki. Orang lain lah. Bukan barai. Baik. Itu keyakinan. Tahap keyakinan. Orang yang macam ni, ingat, syaitan takutnya, bahkan lari ia syaitan daripada orang yang hatinya yakin penuh, kejak imannya, kejak keyakinannya, tidak bergoyang walaupun sedikit pun. Yakin pada apa ni? Umum. Kita dah bagi contoh tadi. Yakin ni umum. Yakin kepada diri Allah, yakin kepada sifat ciri Allah, dan yakin kepada janji Allah. Itu satu sifat apa tu? Sifat kudrah. Dia tak yakin pada sifat pendengar Allah. Menyebabkan dia nak buat apa pun dia tak berani buat. Kenapa? Kerana dia berhubung dengan Allah Ta'ala selalu. Mana contoh seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana la yafriqu min zillin Umar wa ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan akhar. Kata Nabi bahawasanya syaitan itu takut ia syaitan daripada bayangan Sayyidina Umar. Bayang Sayyidina Umar pun syaitan takut. Syaitan ni dia akan gerung takut kepada orang yang tahap keyakinan tinggi. Kenapa? Kerana dia tak mampu lagi untuk nak kecek, untuk nak orang panggil nak selewin, untuk nak perdaya. Tak berjaya lagi. Orang yang yakin tinggi dia nampak Allah. Dia tak nampak dah tipu daya syaitan. Syaitan tak boleh nak tipu daya dia, nak mengurangkan ibadat dia. Syaitan ni dia akan kacau kita mengikut situasi kita. Kita rajin buat ibadat, dia akan suruh kita buat ibadat yang pahalanya kurang. Kita rajin mengaji, dia akan suruh kita pilih pengajian yang pahalanya rendah. Syaitan pandai. Yang mana ilmu yang tinggi nilai pahala, syaitan akan perdaya. Syaitan akan pakat dengan nafsu. Dia akan rasa tak seronok, dia akan rasa tak faham, dia akan rasa malah, dia akan rasa letih, dia akan rasa macam-macam rasa. Syaitan akan suntik. Kenapa? Kerana orang ni dia tahu level dia orang minat belajar. Maka syaitan akan perdaya dia supaya dia minat kepada belajar yang pahala kurang. Sebab tu tuan-tuan tengok kaki-kaki belajar, kaki-kaki mengaji, dia tak tahu yang mana struktur agama. Dia akan pulun satu medan, satu ilmu je. Dia akan pulun ilmu tafsir Quran, dia akan pulun ilmu tafsir hadis. Mana kuliah seminar mana yang seronok dengan dia akan join. Kita panggil kaki ceramah, kaki mengaji, kaki kuliah, dia akan ada. Tapi cuba tuan-tuan tengok, kitab Usuluddin tak ada dia. Kitab fiqh tak ada dia. Kitab penawar bagi hati tak nampak dia. Kenapa? Dia tertipu dengan tipu daya syaitan. Bukan dia tak belajar, tak. Dia belajar. Dia minat belajar, tetapi syaitan perdaya dia belajar cari ilmu yang kurang value pahala. Sebab target mereka berdua ni, syaitan dengan nafsu ni, supaya tuannya tak dapat pahala yang maksimum ataupun mengerjakan ibadat yang tak sah. Apatah lagi level orang yang jenis ibadat yang tak sah. Itu lagi dia buat dengan taktik yang lain. Itu cara strategi nafsu dan syaitan berbeza. Kata Sayyidina Nabi, dan tidak berjalan Sayyidina Umar akan satu jalan, melainkan berjalan syaitan akan jalan yang lain. Kata Nabi, kalau mana jalan yang syaitan Umar lalu, syaitan tak akan lalu. Syaitan tidak akan lalu mana-mana jalan yang dilalui oleh Sayyidina Umar. Ini hebat Sayyidina Umar. Syaitan bertakut pada dia. Dan bermula yakin itu dikuat akan dia akan yakin, dan dielok akan dia akan yakin dengan beberapa sebab. Dia ada beberapa sebab untuk mempertingkatkan keyakinan. Tu. Apa sebab ni? Cara ulama bagi tips. Tip untuk tambah keyakinan dan juga pertingkatkan keyakinan kita. Ni dia panggil proses untuk kita rasa bagi yakin kita penuh kepada Allah Ta'ala.
Bagi keyakinan penuh kepada Allah. Bukan yakin penuh ni orang silap syariat ni. Ni tasawuf tuan-tuan. Orang silap syariat apabila dia duk yakin kepada Allah sehingga dia meninggalkan syariat. Dia meninggalkan asbab. Ada orang tuan-tuan apabila dia belajar tasawuf dia tak kerja. Dia tak kerja. Dia nak tiru ulama. Ada ulama kerja dia pagi, petang, siang, malam tuan-tuan. Kerja dia ibadat. Tak sama. Ada ulama wali Allah pagi, petang, siang, malam kerja syariat dia. Apa dia? Kerja di ladang. Ada kerja menjual pagi, petang, siang, malam, tapi status dia wali Allah. Seperti Hasan Basri Al-Jauhari. Hasan Basri ni hidup satu zaman dengan Rabi'atu Adawiyah. Zaman Hasan Basri sangat orang panggil gemilang dari sudut keilmuan, sebab dia masih lagi penghujung zaman sahabat. Dia belajar dengan sahabat. Hasan Basri dia belajar dengan sahabat. Bayangkan sahabat belajar dengan Nabi, Hasan Basri belajar dengan sahabat. Rabi'atu Adawiyah itu hidup satu zaman. Dia mengajar Rabi'atu Adawiyah, apa nama ini, duduk dalam majlis dia. Hebat Hasan Basri. Dan banyak cerita dia dengan Rabi'atu Adawiyah. Pernah dia berminat kepada Rabi'atu Adawiyah. Adawiyah menolak pinangan dia. Ini banyak cerita. Tapi nak ceritanya Hasan Basri akhir dia wali Allah. 70 tahun dia beribadat. Sebelum tu apa kerja dia? Kerja dia ialah Jauhari, tu nisbah Hasan Basri Al-Jauhari. Hasan Basri peniaga intan. Tu Jauhari. Hasan Basri peniaga, bukan Hasan Basri pendakwah bebas, bukan. Hasan Basri kita ni ada ke dia Ustaz Azhar Ramli pendakwah bebas. Buat malu ke? Pendakwah bebas. Pendakwah tu kerja ibadat. Ada masa pergilah mengajar, ada masa pergilah orang panggil apa nama ni, mengajar kita. Orang bayar tak bayar lain, itu ibadat. Kalaulah ada masa pergi orang bayar, itu dia panggil profession. Tu beza tu. Jangan jadikan profession ini ibadat kita. Janganlah bubuh Azhar Ramli pendakwah bebas. Bubuhlah Azhar Ramli penjual lain juga, penjual sugi contoh, penjual Al-Lubani. Hasan Basri sebelum jadi wali Allah, dia merupakan peniaga intan. Itu dipanggil Hasan Basri Jauhari, nisbah dia. Banyak lagi ulama-ulama lain wali Allah yang meniaga. Ada orang yang dia tak faham tuan-tuan, dia mula belajar tasawuf nak yakin, dia tinggalkan asbab. Ini salah. Nak tinggal asbab ini dia banyak. Ada asbab yang syariat, ada asbab yang hakikat. Walaupun kita tengok pandangan zahir dia pagi, petang, siang, malam ibadah, bila masa dia bekerja, itulah kerja dia. Pagi, petang, siang, malam. Seperti tutup guru kita di pondok, pagi dah mula mengajar sampai pukul 12 malam mengajar. Mana kerja dia? Mana duit dia datang dari mana? Kerja dia adalah ibadat kepada Allah Ta'ala. Ibadat yang panggil hakikat dia. Ada orang kerja syariat ibadat, kerja dia ibadat juga. Menjual ibadat juga kerja dia. Tapi jalan dia pilih jalan syariat. Walaupun dia wali Allah seperti Hasan Basri. Seperti apa Iman Faraghli, penjual daun ketum tu. Kita belum cerita lagi, tak sempat nak cerita. Iman Faraghli, penjual daun ketum. Wali Allah besar. Hidup pada zaman Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di mana? Di negeri Mesir. Nanti kita akan cerita, dia ada tajuk ni khusus. Dalam ni dia tak ceritalah tentang Iman Faraghli, tapi nanti tajuk yang ada kaitan kita akan cerita bagaimana Iman Faraghli terkenal dengan wali Allah, tapi cerita dia seorang peniaga daun ketum. Rupanya ada dah daun ketum, bukan daun ketum lah, masuk ganja. Dia peniaga ganja. Daun ganja, ladang ganja ditanam di Mesir. Dan dia antara orang yang peniaga ganja. Jangan pelik tuan-tuan, ganja biasa je di rumah kita ada. Belakang rumah saya dulu, kampung saya ada orang tua baru meninggal. Orang tua tu umur dia meninggal dekat 100 lebih. Di belakang rumah dia banyak pokok ganja. Selepas tahun 80-an tu, akta kerajaan tak benarkan ganja ditanam, dia barulah dia tak tanam. Dia tanam ganja banyak pokok, dan dia memang dia makan ganja. Maksudnya air rebusan daun ganja tu, dia makan, dia minum, makan pula. Dia minum air rebusan daun ganja. Ada ubat. Bukan macam kita ni, dia modal ganja lain, itu yang jadi haram
Bukan haram ikut syariat. Syariat pun haram kalau makan sampai mabuk. Yang kerajaan mengharamkan tu. Sekali lagi tuan-tuan. Dan bermula yakin itu dikuat akan dia akan yakin, dan dielok akan dia akan yakin itu dengan beberapa sebab. Dia elok ni bertambah elok ataupun pertingkatkan ilmu yakin, pertingkatkan keyakinan, ilmu yakin. Setengah daripadanya daripada sebab, dan iaitu yang asal, yang atasnya atas asal berkeliling. Ni bahasa terjemahan kitab lama ni. Berkeliling, yang menjadi pusat. Mana berkeliling ni? Yang menjadi pusat ataupun yang menjadi faktor utama. Tu dia nak cerita. Dia nak cerita sebab yang boleh pertingkatkan ilmu yakin. Sebab pertama apa dia? Yang berkeliling atasnya ni maksud dia nak cerita yang menjadi dasar, yang menjadi pusat, yang menjadi faktor utama. Cara untuk kita pertingkatkan ilmu yakin. Apa dia? Bahawa ban dengar. Ban dengar. Jangan yan dengar pula. Bukan yan tu, ban. Bahawa ban dengar oleh hamba dengan hatinya dan telinganya, telinga hamba. Ban dengar ni tuan-tuan, dia panggil perhati, fokus. Beri perhatian, fokus. Orang tua kata perban dengar, peremban. Orang belah utara kata peremban dengar. Perhati dengar, curi dengar, fokus, beri perhatian. Tu beri perhatian kepada apa? Beri perhatian oleh hamba ni dengan hati dan telinga. Cuba dengar, fokus dengan hati dia dan telinga dia. Kepada apa? Kepada menuntut dengar akan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjuk atas kebesaran Allah Ta'ala dan kamalnya dan kesempurnaan Allah Ta'ala. Cuba beri perhatian, cuba renung dengan hati dan dengar dengan telinga. Tu hati kita fokus, kita renung, kita fikir, dan telinga dengar. Dengar apa dia? Dengar berkaitan dengan ayat-ayat yang menceritakan kebesaran Allah dan kamal kesempurnaan Allah. Sebab tu kena belajar ilmu tauhid tuan-tuan. Tak belajar ilmu tauhid tak boleh yakin. Dia lakonan sahaja. Kalau orang yang minat mengaji tuan-tuan, tapi dia tak tahu struktur agama, dia tahu struktur agama, dia meninggalkan ilmu asas, meninggalkan ilmu yang menjadi kewajipan. Dia belajar ilmu tafsir, belajar ilmu hadis, belajar ilmu sirah, belajar ilmu umum. Dia tidak mampu untuk membina agama dengan betul. Kenapa? Tak boleh yakin kepada wujudnya Allah dan adanya ciri Allah, kerana dia tak tahu ciri Allah. Dia tak pernah ambil tahu modul tauhid berkaitan dengan 13 ciri ketuhanan yang ada pada Tuhan. 13 ciri ini, ciri apa? Ciri kesempurnaan. Perfectnya Allah Ta'ala ini, ciri dia. Ini baru ciri diri. Kita tak bincang lagi ciri perbuatan dia. Ar-Rahman, ciri perbuatan. Ar-Rahim, ciri perbuatan. Ar-Razak, ciri perbuatan. Al-Qahar, ciri perbuatan. Dia perbuatan dia sangat tegah, sangat gerum, sangat panggil perkasa. Kuat dia, perkasanya dia, bengisnya dia, boleh menimbulkan kegerunan kita, boleh rasa gerum kita. Kenapa rasa gerum? Kena ciri perbuatan yang ada pada dia. Kenapa kena ciri perbuatan? Kerana dia kena ciri diri yang ada pada dia. Sebelum ada perbuatan, ada ciri diri dulu, kudrah tu. Kena satu persatu ciri Allah, ciri diri dia, ciri perbuatan dia, baru boleh lahir gerum, baru boleh lahir rasa takut, baru boleh lahir rasa malu. Rasa malu kepada Allah, rasa sayu, rasa rindu kepada Allah, rasa gerum. Walaupun kita gerum, kita rindu pada dia. Walaupun kita takut, kita tak lari kepada dia, kita rindu kepada dia. Takut kepada ayah kita, tapi kita rindu. Kita gerum pada ayah kita, tangan dia beken tu, Allahu Akbar, takut kita. Apa saja ayah kita suruh, kita buat. Kenapa? Kerana gerum, kerana takut, kerana hormat, kerana sayang. Semua ada. Kenapa? Kerana kita kenal ayah kita. Ada orang ayah ni tak pernah sembang, bekennya dia, tapi anak sayang.
Gerum ke ayah dia, bunyi tapak kasut ayah dia senyap. Tu hebat orang dulu, ayah dulu. Kita jadi ayah hari ni beletih tuan-puan. Pagi beletih, malam beletih, kerja beletih, anak buat dak. Hilang berkat. Siapa dia? Saya lah, kata kita tuan-puan. Ayah kita dulu tuan-puan, ayah saya dia pendiam. Mak saya banyak cakap. Saya ni dia banyak cakap sikit ikut mak saya. Ayah saya pendiam. Dengan anak dia jarang cakap. Dengan isteri bercakap lah, orang pendiam. Dengan isteri mana boleh berdiam. Dia pendiam. Kalau duduk dengan anak ni sepatah pun payah nak bercakap. Kita kena tanya baru dia bercakap. Ayah makan? Makan dah. Tu je. Kalau dia suruh, baru dia bercakap. Masak nasi, kita buat. Dia tak akan bercakap banyak. Dia akan masak nasi, gerum, masak. Kadang-kadang dia isyarat saja, kita faham. Bunyi motor dia, kita dah get ready. Kita get ready, susun kasut. Tak lagi kena tibai kat ayah. Tengok apa nama kain, jangan melepah lah kain. Ayah balik, ambil kain sangkut elok, kemah. Masa ayah tak ada tu, macam kapal pecah rumah. Nampak tak? Takut. Tapi kalau ayah tak ada rindu tak? Rasa rindu, walaupun dia jarang bercakap dengan kita, walaupun dia rasa dia backing dengan kita, walaupun kadang-kadang kita pun kena sebab kat dia. Sebab dia marah tak? Tak marah pun kat ayah sebab. Tak berdendam pun dengan ayah, kita kena rotan kat ayah. Tapi rindu kita ke ayah, tetap kita rasa rindu ke ayah, tetap rasa sayang ke dia. Begitu juga kita dengan Allah. Allah musibah, hantar musibah pada kita, tetap kita rasa rindu ke Allah. Allah hantar uji kepada kita, ujian sangat dahsyat, rindu, sabar kita, rindu kat dia. Itu kita kenal dia. Baik, nak kenal tu kena belajar ilmu tauhid. Jangan ditipu daya dengan syaitan. Syaitan cuba untuk tipu daya kita, jangan belajar tauhid. Kamu belajar tauhid, bahaya aku. Syaitan bahaya, dia takut. Kata Nabi dalam ayat lain tuan, dah pukul 12 dah. Biar pukul 12 lain kali. Hadis Nabi yang kata ulama dia lebih takut kepada orang faqih. Syaitan ni tuan-puan, seorang orang faqih, orang yang belajar fiqh, lebih takut daripada 1000 abid. Itu lain kali kita urai. 1000 abid yang sedang melakukan ibadat, maksud 1000 abid yang sedang solat, berbanding dengan seorang faqih yang sedang lena, dia takut kepada faqih lagi. Dia tak takut pun kepada abid 1000 orang yang abid. Abid ni mana? Orang yang suka melakukan ibadat, dan ilmu dia sekadar sah pahala saja, sekadar sah sembahyang, bukan tinggi ilmu dia. Tu. Baik, kita habiskan dah pukul 12. Dan azamahnya, kita renung apa tuan, kita fikir berkaitan dengan ayat yang membesarkan Allah, yang kamal kesempurnaan Allah, dan azamah. Ini sama juga, dan ada atau tafsir. Dan azamah kebesarannya, dan kibria keangkuhannya. Allah ni dia kibria, pakaian dia takabur. Bangga diri ni, Allah boleh bangga diri. Dia cerita, aku ini Tuhan, aku ini bersifat sekian-sekian. Dia boleh bangga diri. Kita jangan cerita pelik-pelik pula kita. Oh, saya ni begini-begini. Oh, saya ni hebat. Oh, saya ni hebat. Tak boleh. Itu bukan pakaian kita. Allah boleh cerita. Kita tengok tempat yang nak berhenti tuan-tuan. Dan kepada tu buang tuan-tuan, tapi janganlah pangkah dia. Dan ketunggalan, dia tak ada kepada. Dan ketunggalannya, ketunggalan Allah, dengan menjadi dan suruh. Kita nampak ketunggalan Allah. Ni yakin ni. Yakin Allah bersifat satu. Satu pada diri Allah, satu pada ciri Allah, satu pada perbuatan Allah. Kalau tak belajar tauhid tuan-tuan, tak nampak satu pada perbuatan. Tak nampak. Sebab apa tak nampak? Dia tak faham. Kalau tak faham, dia tak akan menyerap di hati. Tak akan nampak di hati. Kalau tak nampak di hati, mana mungkin untuk yakin. Kalau tak yakin, mana mungkin untuk merasai, menjiwai, feel. Tak boleh. Itu dia punya step-step dia. Kena ikut step. Jangan terus ambil ilmu tasawuf, nak rasa Allah ni ada yang macam mana. Tak boleh. Dia kena ikut step dia. Kena cari ilmu tauhid dulu. Ilmu berkaitan dengan ketunggalan Allah. Semua dia nampak perbuatan Allah. Walaupun gerak dia, Allah yang mencipta. Walaupun dengar dia, Allah yang mencipta, yang boleh dengar ni, yang boleh melihat ni, Allah mencipta. Dia nampak perbuatan Allah. Renung. Dia suruh renung dulu. Apa nama ni, faktor yang pertama nak tingkatkan keyakinan kita. Renung berkaitan dengan kesempurnaan Allah, dan berkaitan dengan kebesaran Allah, berkaitan dengan kibriya Allah,
berkaitan dengan ketunggalan Allah dengan menjadi dan suruh. Maknanya Allah sahaja yang boleh menjadikan apa-apa benda, dan kerajaan dan kekerasan, dan atas benar segala rasul dan kesempurnaan mereka itu, wallahu a'lam. Dan ya mula lain, dan atas benar segala rasul. Jadi pertama kena fikir, kena renung, kena dengar ayat berkaitan dengan kebesaran Allah, kesempurnaan Allah, keagungan Allah, ketunggalan Allah menjadikan suatu benda. Kita renung dulu. Bagi kita renung sehingga kita bagi nampak. Apabila Allah bagi kita nampak, bagi kita faham, makin bertambah yakin. Lagi banyak yakin, lagi tinggi perasaan kita, gerung kita dengan Allah, sayang kita dengan Allah. Dan ni apa lagi kita kena renung selain daripada kebesaran Allah, dan kita kena nampak ciri Nabi. Dan atas benar segala rasul, apa yang Nabi cakap itu semua benar, wallahu a'lam. Ini faktor yang pertama. Kita akan sambung bulan depan, minggu akan datang. Faktor yang pertama tak habis lagi, faktor untuk pertingkatkan keyakinan kita. Ini faktor dari ilmu tasawuf, bukan ilmu tauhid. Kena belajar ilmu tauhid dan amali. Amali inilah ilmu tasawuf. Amali ni mana? Kita dah faham dah, cuba nak renung. Kita nampak dah, tahu dah belajar ilmu tauhid. Allah ni buat satu pada perbuatan, tapi duk tahu macam tu je. Satu pada perbuatan, tapi duk ada lagi, duk nampak lagi usaha kita. Oh, aku bulan ni, ustaz, ikan berapa ustaz bulan ni? Bulan ni tak banyak. Berapa? 8,000 je. Oh, hebat lah. Duk nampak 8,000 tu adalah usaha kita. Tahu tak? Tahu Allah ni wahdah. Allah bersifat bercirikan perbuatan, tapi dari segi perasaan tu tak nampak betul-betul. Nak kena nampak dulu Allah bagi 8K ni. Usaha saya kalau banyak pun buat sale tak jadi kalau Allah tak bagi. Nampak tak? Sebab ada juga bulan lain yang saya buat sikit je sale, tiba-tiba Allah bagi sampai 10K jualan. Nampak tak? Tu sebab tu orang berniaga, ulama ni dia banyak berkecimpung dalam dunia perniagaan sebab tawakul dia, kebergantungan dia kepada Allah. Sebab tu gaji dia tinggi rendah ni berdasarkan pemberian Allah. Kita mudah government tetap je 10,000 lah. Dia kata saya tak kisah ustaz, rezeki saya tetap je 10,000 je. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'abidin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.